Hello, hai. Hari ini saya nak share sedikit tentang kerinting pokok cili Sakata F1 Hybrid 461. So, pokok saya ni alami kerinting macam ni. Ini kalau angkara jenis serangga mana tak kisahlah. Tapi saya cuba nak rawat benda ni dengan pelbagai cara. Jadi salah satu cara saya guna menyambur campuran ubat racun serangga macam neem, cuka kayu dengan soft guard. Tiga tu saya ulang alik 2 kali seminggu ataupun 3 kali seminggu, pada waktu pagi ataupun waktu siang. So saya dah nampak perubahan lah. Walaupun kerinting tu ada sikit-sikit, tapi buah cili keluar jugalah. Kat sini semua ada banyak buah cili dah keluar. Tengok, yang ni semua dah kena teruk-teruk kerinting ni. So saya buat rawatan sekarang. Tempat saya ni sebenarnya buat eksperimen saja. Jadi bukan buat dekat kebun nak nampak hasil banyak sangat, tapi macam mana pun saya nak buat eksperimen, nak tengok mana satu yang berkesan. Jadi saya ulang alik soft cut, cuka kayu dengan neem leaf tu, minyak neem leaf tu. Semua ikut sukatan based on apa orang kata, pembekal. Jadi saya ikut cara diorang. Jadi selepas buat semburan macam tu kan, selang-seli 3 kali dalam seminggu, nampak ada perubahan. Buah cili tak terancam, tapi daun tu pun nampak macam dia yang dah kena kerinting tu dia tak recover. Tapi yang daun baru yang keluar tu cantik. Itu yang kita nak. Jadi yang macam ni, yang ni dulu kerinting, lepas tu masa dia keluar baru, dia nampak cantik pula. Yang ni kerinting, tapi yang daun lain yang keluar semua okey. Jadi buah cili dah mula keluar. Jadi kita kena ambil lagi tumpuan yang lebih padu lah. Sebab cili dah banyak mula keluar ni. Sebab setiap pokok ni ada dekat 30-40 apa orang kata, flower bud kan, bunga cili tu. Jadi kebanyakannya dah mula berbuah, setengah inci, 2 inci macam tu. Jadi saya kena jaga-jaga baik-baik. Tapi hari ni apa saya nak share, kali ni saya guna Epsom salt. Tak kisah pun Epsom salt macam ni. Saya cuba taburkan sikit macam ni. Sebab yang ni tower kan, tak tahu cara macam ni boleh ke tidak. Saya cuba taburkan dalam-dalam lah. Dekat sini pun saya dah taburkan, boleh nampak tak? Jadi saya taburkan macam ni dalam-dalam ni semua. Jadi masa time fertigasi jalan, waktu baja jalan, dia akan bagi ke akar. Saya tengok YouTuber ada share baru-baru ni, walaupun dia pakai kokopit kan, yang tower ni semua dia pakai kokopit. Yang saya punya tower ni semua pakai kokopit. Okey. Tapi I perasan baru-baru ni dekat YouTuber ni dia letak macam ni, bukan dekat sangat lah, mungkin ke tepi. Sebab polybag besar, jadi letak ke tepi. Ditabur magnesium Epsom salt Epsom salt, ditaburkan sekeliling. Lepas tu dipantau dalam masa 2-3 minggu, dia tunjuk perkembangan pokok yang sama. Nampak perubahan lah. Lepas tu dia kata itu cara pertama. Kalau malas nak buat cara pertama, sebab ni kalau tabur nanti nak kena siram air. Jadi kalau kita ikut fertigasi, leceh kalau kita ada banyak polybag kan. Jadi dia kata cara kedua, bancuh 1 teaspoon ataupun sudutih Epsom salt dalam 1 liter air. Make sure dia larut. Lepas tu spraykan saja macam ni dekat pucuk-pucuk mana yang ada impact. Jadi saya dah buat dah 1 round ni. Semua ni saya dah buat. Semua tempat ni yang basah-basah ni semua saya dah sembur tadi. Jadi ni macam precaution lah. Tengok buah semua dah mula keluar kan. Jadi nak jagalah. Tempat ni paling banyak kena kerinting daun ni, saya rasa kan. Sebab kawasan ni dia sebenarnya kerinting daun ni
um, apa orang kata, kerana apa dia punya sebab benda ni berlaku. Di ikut kawasan juga, cara banyak benda yang pengaruh kerinting ni. Satu, serangga perosak. Memanglah saya masa minggu lepas saya pergi bercuti, saya kurang pantau bagi racun serangga. Jadi bila balik aja nampak macam ni. Okey, itu mungkin saya suspek racun serangga. Tapi kalau saya tengok tower yang sebelah sini, tak banyak kena pula ya, apa orang kata, kerinting daun. Jadi suspek saya yang ni dah mula kena kan. Yang ni semua selepas minggu saya balik tanpa racun serangga. Ikut jadual semua jadi macam ni. Biasanya saya akan potong atas tu, lepas tu saya akan bagi daun baru mula tumbuh. Tapi sekarang saya biarkan dulu, saya nak rawat. Kalau tak jadi saya potong aje lah. Lepas tu mungkin tanam baru ke, ataupun tengok rawatan ni berjalan dengan lancar ke tidak. Jadi kan ni satu serangga, saya punya kes ni serangga. Lagi satu kan, pembajaan saya selalu saya sukat ikut isi. Jadi masa saya sukat tu saya memang check isi saya. Make sure kalau saya pakai jenis baja yang tertentu, macam saya pakai Yara Terra punya baja, Yara Terra Rexolin ABC, Yara Terra MGS dengan 12-12-36 dengan trace element. Yang tutup baja B. Baja A saya pakai Yara Terra Calcinet. Jadi saya dah sediakan 2 tabung ni, balang ni lah. Jadi setiap kali saya dah tahu sukatan kat sini, ni 20 liter punya tong kan. Jadi biasanya air sampai sini saja dia akan bertakung. Jadi ni dekat 17 liter. Jadi saya dah agak-agak, saya dah buat sukatan. Saya pakai cawan ni, separuh saja saya tuang setiap kali fertigasi nak berjalan. Jadi memang saya dah tahu sukatan saya. Jadi saya kena pastikan baja tu jangan terlebih, jangan terkurang. Kalau terlebih, nanti sukalah serangga nak datang hisap dekat daun tu, sebab ada banyak makanan kat sana. Kalau kurang, nanti pokok tak tumbuh dengan betul, bunga semua jatuh, buah cili pun lengkok-lengkok macam tu, tak lurus. Itu perkara kedua. Okey. Perkara pertama, saya terlupa nak ikut jadual racun sebab saya pergi bercuti, tak pantau. Sebab ini pun eksperimen center saya sajalah kan, bukan dekat ladang. Kalau ladang rugilah kalau terbiar macam tu saja. Yang ketiga kan, saya suspek daripada tower semua ni, tower paling hujung kat sebelah sana ada banyak impact. Sebab dekat hujung tu ada, apa orang kata, dia ada aircon tau. Aircon jiran sebelah. Jadi setiap malam aircon tu masa berjalan, hawa dingin tu, macam hawa dingin pula, hawa yang panas tu kan, dia akan berada dekat kawasan sini. Lepas tu lagi satu, saya suspect kan dekat kawasan ni, aircon ni kan dia macam tembak keluar angin sebab dia nak sejukkan cooling coil tu kan. Jadi bila dia tembak keluar kan, dia akan tembak keluar apa orang kata, habuk-habuk yang kita tak boleh nampak. Jadi habuk tu kan, dia kalau travelling, dia kalau berada dalam udara, lepas tu katakan kita ada tanaman lagi kat sini macam ni, dia akan melekat kat daun. Saya rasa lah kan, ini saya punya cara saya pantau lah. Dia lekat kat daun, lepas tu lama-lama jadi virus. Jadi bila daun tu macam tak sihat, serangga pula datang masuk. Sebab dia dah ada macam rumah yang tak sihat, rumah yang bagus untuk dia kan. Serangga biasa cari tempat yang bagus untuk dia. Salah satu kriteria daun tu tak sihat, maknanya tu rumah bagus untuk serangga lah kan. Jadi saya suspect kawasan ni kotor sikit cara pengudaraan dia. Jadi semenjak saya buat eksperimen ni kan, daripada Januari 2021 sampai sekarang, saya perhatikan yang mana dekat aircon ni, dia tower tu memang selalu tak bagus sangat cara perkembangan daun-daun dia. Tapi kalau kita letak yang macam heavy duty punya tanaman, macam bendi yang saya letak yang ni semua, yang ni dia tahan. Memang dah banyak kali dah keluar saya tengok macam ni semua. Bendi dia tahan, walaupun ada ulat ke apa-apa kacau, tapi bendi tetap dia tumbuh, tak ada masalah. Tapi kalau macam delicate punya
sensitifnya pokok macam cili semua memang masak lah. Jadi saya suspect 3 benda ni saja. Satu, masa cuti tak ikut jadual racun serangga. Itu memang masalah besar yang saya abaikan, sekarang rasa lah kan. Yang kedua, cara pembajaan, saya rasa pembajaan saya betul sebab saya ikut jadual panduan pembekal baja dengan menggunakan isi meter. Jadi saya tak suspect benda ni. Yang ketiga ialah cara kebersihan kawasan, cara pengudaraan, cara apa orang kata, kebersihan kawasan. Kadang-kadang ada tupai ke apa-apa datang dia sentuh daun ni, dibawa sekali lah virus-virus tertentu kan. Tapi ada benda yang perkara keempat yang saya tak pantau. Yang ni saya kurang suspek dan tak nak ambil perhatian sebab salah satu adalah apa orang kata, pH dalam media kita. Kebiasaan kalau pH tu tak betul, tanaman kita ataupun cara daun kita nampak macam ni semua kan, tak sihat, tak cergas macam tu lah kan. Jadi saya kurang suspek media pH pada media sebab saya tengok kebanyakan tanaman saya tak ada masalah sebab satu apa larutan baja ni kan, AB, ikut fertigasi pergi ke semua tower. Bandy pun merasa bancuan saya. Lepas tu basil pun ada kat sini. Basil pun dapat, daun kari pun dapat, kangkung pun dapat, semua dapat. Jadi masalah pH saya rasa tak ada dalam media saya. Itu keempat lah yang paling saya suspect sangat. Jadi yang first, kita lupa jadual racun pokok apa, nak bagi racun serangga kat pokok cili. Itu kita dah abaikan. Itulah masalah pertama yang saya suspect lah. Yang masalah kedua, ketiga tu semua kemungkinan saja. Jadi hari ni saya cuba pakai, selain daripada ubat yang tentu, saya pakai Epsom salt. Saya beli, saya ada simpan lama-lama. Jadi hari ni saya nak cuba sembuh pada waktu malam, pukul 1 pagi macam tu, time saya ambil video. Lepas tu saya pun nak try juga letak macam ni. Sepatutnya tak boleh letak dekat-dekat, tapi saya nak try sajalah. Kalau letak macam ni, dia punya result kan akan keluar dalam masa 2 minggu lebih macam tu. Baru kita akan tahu perubahan pokok tu. Sambil fertigasi pun jalankan kerja dia untuk memberi baja kan. Tapi sambil tu untuk yang ni akan pergi ke akar. Jadi kita akan tahu cara perkembangan dia. Itu salah satu. Semburan kita boleh buat selang 2 hari ke selang sehari kalau terlalu serius. Kita boleh buat semburan Epsom salt. Dalam masa seminggu kita boleh nampak perbezaan dari segi tunas baru, daun baru, macam tu. Kalau daun lama yang nak kerinting macam ni, kadang-kadang 90% jangan harap dia akan pulih lah, sebab yang tu memang akan mati terus macam tu. Apa yang kita nak daun baru yang keluar tu sihat. Okey, itu saja saya nak share. Terima kasih. Bye.